Hari ini di dalam sidang khas MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM telah membentangkan mengenai perkara ini dan membentangkan penilaian risiko serta mengenai pergerakan kes semasa COVID-19 di seluruh negara. Secara umumnya, KKM memaklumkan bahawa kes di kebanyakan negeri telah mula menunjukkan tren penurunan. Bermula minggu kelima tahun 2021, iaitu selepas 2 minggu pelaksanaan PKP 2.0. KKM juga mengesahkan bahawa tren kes import rentas negeri juga menurun bermula 3 Februari 2021. Walau bagaimanapun, kes masih kekal tinggi di beberapa negeri, iaitu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Oleh itu, setelah membuat penilaian risiko serta perbincangan dengan pelbagai agensi dalam Jawatankuasa Teknikal MKN, sidang khas hari ini bersetuju yang pertamanya untuk mengekalkan status PKP di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Manakala di beberapa negeri, sidang khas bersetuju untuk menukarkan status PKP kepada PKP bersyarat PKPB di Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, Kelantan, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan serta Sabah. Manakala Perlis, satu-satunya negeri yang kesnya sangat berkurangan dan akhirnya cadangan daripada KKM dan dipersetujui oleh mesyuarat, iaitu Perlis ditukarkan statusnya kepada PKPP pemulihan, iaitu satu-satunya negeri di dalam Malaysia yang bertukar status menjadi PKP pemulihan, PKPP. Dan tarikh berkuat kuasa negeri-negeri di bawah yang berstatus PKP, PKP bersyarat dan PKP pemulihan adalah 19 Februari sehingga 4 Mac 2021, selama 2 minggu. Dan selepas itu KKM akan membuat penilaian risiko sekali lagi dan akan mengumumkan statusnya selepas didapati sama ada kesnya bertambah atau berkurangan, dan akan diumumkan apa-apa status selepas itu. Manakala bagi Sarawak, Kerajaan Negeri telah pun mengumumkan pelanjutan PKP bersyarat di seluruh Sarawak bermula 15 Februari sehingga 1 Mac 2021. Tentang aktiviti-aktiviti di bawah PKP bersyarat dan PKP pemulihan, PKP, ianya sama dengan aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan sewaktu PKPB dan PKPP 1.0 dulu. Ini sama saja. Jadi dan termasuklah SOP. SOP pun sama. Yang dulu pun sama. Yang sekarang ni boleh rujuk kepada SOP dan juga aktiviti-aktiviti yang dibenarkan. MKN telah pun mengeluarkan SOP dan aktiviti yang berkaitan di dalam laman sesawang mereka. Jadi bolehlah dirujuk. Walaupun saya juga akan mengumumkan pada hari Khamis 18 hari bulan, iaitu tamat hari terakhir PKP di seluruh negara ini, dan
seperti saya katakan, berkuat kuasanya pada 19. Jadi saya akan umumkan sekali lagi, walaupun dah ada dalam laman sesawang, saya percaya tak semua orang akan merujuk pada laman sesawang. InsyaAllah saya akan maklumkan, walaupun kerana masih ada 3 hari lagi, jadi saya akan maklumkan pada hari Khamis. Walau mana pun bolehlah saya menyebut secara ringkas, ya. Misalnya di kawasan PKP bersyarat ini, PKPB, seperti kita tahu, majlis perkahwinan, majlis pertunangan, akad nikah, kenduri kendara, akikah, majlis akikah, doa selamat, tahlil, sambutan ulang tahun, majlis hari lahir, reunion, majlis sosial lain dibenarkan, tetapi dengan syarat ada SOP-nya. Sektor ekonomi, kita dah umumkan, peruncitan dan sebagainya telah pun dibenarkan, dan berbagai-bagai aktiviti ekonomi telah dibenarkan. Perniagaan, sektor perniagaan ini, kalau PKP sehingga pukul 10 malam, kata silap daripada 8 pagi hingga pukul 10 malam, tapi di PKPB bersyarat 6 pagi sehingga 12.30 malam, ya. Itu perbezaannya. Mesyuarat, MICE, MICE, bengkel, seminar secara bersemuka dibenarkan. Dine in atau makan di kedai seperti dulu, seperti yang diumumkan di bawah PKPB 1.0 dulu, dibenarkan mengikut keluasan meja asalkan ada penjarakan 1 meter antara satu sama lain. Meja je besar, meja mungkin muat 10 orang, meja bulat. Kalau di Chinese restaurant tu 10 orang, ataupun meja yang panjang boleh sampai 8 orang. Boleh duduk dengan ada penjarakan sosial antara satu sama lain. Jadi tidak lagi 2 satu meja. Ini berbeza dengan PKP. Ya, PKP masih lagi 2 orang. Sedangkan di PKPB kita telah buka lebih daripada itu. Kapasiti kenderaan, kalau di kawasan PKP, kerana kita nak mengurangkan pergerakan di dalam negeri, maka kita hanya membenarkan 2. Tetapi PKPB bersyarat dan juga PKPP di Perlis, kapasiti penumpang adalah mengikut jumlah tempat duduk yang disediakan di dalam kenderaan tersebut. Spa dan pusat refleksologi juga turut dibenarkan di kawasan PKPB dan juga PKPP. Jadi itu antara yang saya boleh sebutkan hari ini. InsyaAllah kita akan sebutkan lagi pada hari Khamis nanti. Walau mana pun, tanpa perlu menunggu pengumuman saya hari Khamis nanti, sesiapa yang ingin melihat secara detail dari segi aktiviti yang dibenarkan boleh merujuk kepada laman sesawang ataupun website MKN. Boleh tengok, ya.